الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman lagi hari ini dengan sambungan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 155 insya-Allah, juga bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah bersedia di Google Meet daripada subuh tadi. Alhamdulillah. Terima kasih kerana setia menunggu. Terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Sniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediqain, para syuhada, ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halakat ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Tak membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal, masykur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk ayat 155. Itu pun baru sampai perkataan khauf. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami akan pasti menguji kamu dengan sesuatu daripada rasa takut dan lapar. Daripada rasa takut dan lapar. Wal ju' kelaparan. Wa naqsim minal amwal dan kekurangan dari harta benda. Wa naqsim minal amwal wal anfus dan kematian dan jiwa, kekurangan harta benda dan jiwa. Was samarat dan buah-buah. Wa basyiris sabirin dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. So ayat ini dia punya tumpuan nak kita jadi orang bersabar. Bila diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, Allah tak kata Allah tak bagi. Allah cuma kata kurang. Kalau asalnya kita ada 100, Allah bagi 50, kurang. Atau Allah bagi 99, kan kurang. Kurang. Nah, wa naqsim minal amwal, kekurangan dari harta benda, wal anfus, terbunuh, kematian, was samarat, dan buah-buahan. Kenapa tiba-tiba buah-buahan ni? Samarat juga bermaksud anak-anak. Ada yang kehilangan anak. Dan akhirnya kesan dia, Allah akan uji kita, ketakutan, kelaparan, harta benda kita kurang, ada kematian, dan kita apa yang kita usahakan tu tidak membuahkan hasil. Itu bentuk-bentuk ujian yang datang dari Allah. Dan Allah tutup dengan bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Kalau kita diuji dengan ketakutan, kita bersabar,
kita pasti akan gembira. Kalau kita diuji dengan kelaparan, kita bersabar dan kita akan pasti bergembira. Kalau kita diuji dengan kekurangan harta benda, aksiden ke, terbakar ke atau apa saja yang menjadikan harta benda kita kurang, kena scam ke, kita bersabar. Kita pasti akan gembira. Diuji dengan kematian, kita bersabar, kita pasti akan gembira. Diuji dengan tidak berhasil. Dah belajar bertahun-tahun, cari kerja asyik tak dapat, pergi interview tak diterima, wasamarat, belum ada hasilnya tu. Kurang daripada apa nama kan wanaqsim minas samarat tu. Tak dapat hasil. Sebab wanaqsin ni kurang. Apa yang kurang? Harta, diri dan keberhasilan. Buat tak jadi. Buat kek bantat. Cuba untuk kekalkan keharmonian rumah tangga tak dapat, tak berjaya. Nasihat anak, anak tak nak terima. Wanaqsim minas samarat. Bukan Allah tak bagi, Allah bagi. Tapi tidak seperti mana yang kita nak. Itu bentuk-bentuk ujian. Dan bayangkan seluruh bentuk ujian dalam dunia dan alam semesta kepada manusia ni, Allah letak dalam satu ayat ni. Seluruh bentuk ujian untuk manusia, Allah letak dalam satu ayat ini. Cuba senaraikan bentuk ujian dan kaitkan dengan ayat ni. Semua masuk. All in one. Kau ada? Tak ada kan? Tuhan kita je boleh buat. So ini bukan level manusia untuk buat ni. Ayat macam ni. Wa naqsim minal anfus. Kurang jiwa, kurang diri. Dia bukan sekadar kematian. Orang kena stroke, sakit badan, cacat anggota, semua masuk dalam tu. Dia tak sempurna. Diri dia tak sempurna. Kena darah tinggi, kencing manis. Wa naqsim minal anfus. Dahsyat tuan-tuan. Segala bentuk ujian dugaan dalam satu ayat. Dan Allah tutup dengan bergembiralah orang-orang yang bersabar. Bashir, basyara, perkataan basyara, basyara, maksudnya kulit. Kulit. So, manusia ni, dia dipanggil sebagai bashar kerana dia punya kulit lebih kelihatan berbanding bulu. Kalau binatang, ada binatang yang kulit dia tak nampak, bulunya punya tebal. Kan, penguin misal kata, bulunya punya tebal sampai kulit dalam tu tak nampak. Tahukah anda bahawa penguin ni ada kaki macam kita? Penguin ada kaki macam kita. Tapi kerana bulu dekat kaki dia punya tebal dan gebu, kita nampak macam dia. Macam penguin tu lah, penguin berjalan. Macam tu, sedangkan dia ada kaki macam kita. Dia berjalan tu macam kita berjalan. Tapi kelihatannya macam tu. Cuba tengok tulang rangka penguin. Dia punya kaki macam kita. So daripada perkataan itu, daripada kulit bashar, maka kegembiraan disebut sebagai bashir. Kegembiraan disebut sebagai bashir kerana manusia tak boleh nak sembunyikan kegembiraannya, pasti akan terpancar daripada riak dan gerak-gerik kulit dia. Kalau orang yang happy,
Dia tak boleh tahan kulit dia daripada bergerak, menguntumkan senyum. Tu Bashir, gembira. Dan wabashir, wabashir itu dalam bentuk fi'il amar. Fi'il amar ni apa? Arahan. Berilah berita gembira. Ucaplah tahniah kepada orang-orang yang kekal bersabar. Bashir. Allah sedang ucap tahniah pada kita dalam ayat ini. Pada orang-orang yang bersabar. Diuji dengan segala sesuatu di alam semesta ini, dia tetap bersabar. Congratulates him atau congratulates them. Beri ucapan tahniah pada mereka. Wow. Indikatornya ialah sabar. Indikatornya ialah sabar. Sekarang, soalan seterusnya. Macam mana nak sabar? Apa yang perlu dibuat? Sabar tu gayanya apa yang perlu digayakan. Apa yang perlu digayakan? Sabar tu. Maka Allah jawab. Allah beri panduan pada ayat seterusnya. Alladzina idza asabathum musibah. Dan sabar itu ialah orang-orang yang bila dia dipanah. Asaba ni maksudnya dipanah dengan anak panah. Itu maksud asaba. So daripada kalimah asaba ni dia menjadi musibah. Dia menjadi musibah, orang yang kena panah. So asalnya dia asaba ni dipanah dengan anak panah, musibah dipetarget. Musibah tu target dia, manusia yang kena panah tu. So maksud ayat ni ialah orang-orang yang dia diberikan cubaan yang special untuk dia. Maksudnya musibah itu memang Allah nak terjadi untuk kita, bukan untuk orang. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Dan kita memang tak boleh elak sebab yang panah itu datang dari Allah. Dan kalimah musibah bermaksud kita ni target. So ujian tu yang Allah beri tu tepat kena pada kita. So alladzina idza asabatuhum musibah, bila dia dipanah oleh Allah, bila kita menjadi target, bila kita kena, respon pertama dan utama, memang tak boleh elak, respon pertama kita dan paling utama, ini dari Allah. Itu respon pertama. Jangan baca sampai habis dulu. Baca dulu innalillah. Sungguh ini datang dari Allah. Dapat dia musibah, itu respon pertama. Ini dari Allah. Dan bila kita ungkapkan ini dari Allah, itu sebenarnya belum cukup kuat.
Sebab ayat ni ialah inna. Inna ni dua kali pemeringkatan, dua kali penekanan. Sebab ada sabdu. Setiap satu nun tu maksudnya penekanan. Inna, sungguh, dan sungguh. Ini hanya dari Allah. Kalau kita lalui mana-mana satu yang berada di atas ayat 155, ini datang dari Allah. Inna lillah. Dan dia juga ditranslate sebagai kita milik Allah. Inna lillah. Bila kita sebut kita milik Allah, ikut suka Allah nak buat apa. Dan penyebutan kita milik Allah, dia boleh buat beberapa konotasi dan emosi. Dia bentuk macam ni. Dah kita milik Allah, nak macam mana? Itu Jabariyah, terpaksa. Dah kita milik Allah, nak macam mana? Jadi nak uji dia lah. Itu pasrah. Tak, dia bukan pasrah. Dia redha. Redha ni macam mana? Betul, sungguh. Aku milik Allah. Aku layak diuji. Bukan orang lain. Akulah paling layak. Dan ujian ni tepat untuk aku. Dia in between. In between. Bukankah Allah sebut ayat tengah-tengah 148? Apa 148? Kamu menjadi ummat tawasata wa kadzalika ja'alnakum ummat tawasata. Kita di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah ni apa? Pasrah. Kita kan boneka je, ikut je lah Allah nak buat apa. Tu pasrah. Atau Qadariyah. Aku yang mengawal nasib hidup aku. Bukan Tuhan. Atau Qadariyah. Kita tengah-tengah. Redha. Aku dah buat. Allah tentukan begini. Aku redha. Aku minta Allah tentukan begini. Aku redha. Kita berada di tengah-tengah. Bila dia dipanah dengan musibah. Dan musibah itu memang tepat untuk dia. Bukan untuk orang lain. Especially made from Allah to us. Tuan-tuan cuba bayangkan. Kita balik rumah. Kita dapat satu bungkusan. Dekat bungkusan itu ada alamat rumah kita. Ada nama kita. Belum buka bungkusan lagi. Kita dah happy dah. Untuk aku. Belum tahu apa dalam bungkusan tu. Kan tengok. Untuk aku. Mengetahuinya. Aku punya. Itu dah cukup happy ya. Untuk aku. Itu yang cuba digambarkan dalam ayat ni. Untuk aku. Ini aku punya. Ujiannya aku punya. Alladzina idza asabathum musibah. Qalu inna lillah. Mereka beramai-ramai berkata, kami milik Allah. Ujian itu milik Allah, aku ni milik Allah. Ya, custom made. Custom made. Ada kita dengar orang yang kematian anak beramai-ramai. Ujian tu custom made untuk dia. Dan custom made juga untuk kita yang mendengar. Orang tu susah
Ujian buat orang tu juga ujian buat kita. Kita tahu orang tu susah, kita buat apa? Tak buat apa-apa. Ujianlah buat kita. Dia susah, dia takut bagaimana nak meneruskan kehidupan. Kita tahu dia susah, kita takut. Kalau kita sumbang, kita jadi susah. Kan? Khauf. Dua-dua rasa takut. Dia susah, dia miskin, dia takut. Aku besok nak makan apa? Rasa lapar. Kita yang tahu dia susah, kita tak buat apa-apa sebab kita takut. Kalau kita beri, kita jadi susah macam dia. Ha ha ha. Kan? So dia ada multiple verse. Dia bukan multiple verse banyak universe, tak. Satu ujian, siapa yang melihat dia diuji, siapa yang menerima dia diuji, siapa yang terkait dia juga diuji. Kan. So first thing first, bila kita diuji, kita sebut sungguh kita milik Allah. Apa sebenarnya yang perlu kita rasa bila kita sebut kita milik Allah ni? Selain daripada kita rasa kita memang milik Allah dan ujian tu milik Allah. Second phase yang kita perlu rasa apa? Yang kita perlu fikirkan. Bila kita milik Allah, Allah saja yang boleh beri jalan keluar. Allah tak nak kita harungi lalui ujian itu bersendirian. Ayat ini sudah pun pandu kita, bukan sekadar mengucapkan aku ni milik Allah, kita ni milik Allah. Nak bertindak selepas tu, rujuklah pada Allah. Mohonlah Allah guide. Mohonlah Allah pandu. Allah bukannya nak kita, pandai-pandai kau lah settle sendiri. Tak. Bila kita kata, kita ni milik Allah, maka teruslah sedar mencari panduan-panduan. Apa jalan yang syarak letak untuk aku dalam keadaan macam ni. Kalau perlu dahulukan sabar, dahulukan sabar. Kalau perlu dahulukan sedekah, dahulukan sedekah. Kalau perlu beri simpati, beri simpati. Itulah bentuknya. Yang penting ingat Tuhan dulu. Ya, kita semua datang dari Allah. Okey. Lepas tu, nak buat apa? Kembali pada Allah. Ya Allah, apa perlu aku buat ni? Terus ikut apa yang syarak tentukan. Berdasarkan ujian ketakutan. Apa yang kita takut sangat? Takut hilang itu, takut hilang ini. Takut tentang masa depan. Takut tentang masa depan. Siapa yang tahu masa depan? Allah. Maka serahkan apa ketakutan kita pada Allah. Ya Allah, aku takut macam ni, aku serahkan padamu. Tawakal. Itu jalan syarak. Takut lapar. Takut menghadapi kelaparan. Menabung ke? Bersedia ke? Tambah skill. Cari pendapatan sampingan. Menjadi orang lebih baik. Sebab Allah yang akan cukupkan. Takut kekurangan harta. Banyakkan sedekah. Kan banyak tu. Allah dah beri dah. Allah dah beri. Jalan-jalannya. So itu terkandung dalam maksud inna lillah. Sungguh kita ni milik Allah.
Inilah bentuk kunci bagaimana kita boleh jadi orang sabar. Sebab bila kata, sabar, sabar. Ya, sabar tu sifat. Macam mana nak dapat sabar tu? Maka mulakan dengan cara nak dapat sabar tu, mulakan dengan kita semua milik Allah. Itu first step menuju kepada kesabaran. Kan ada satu ketika lampu rumah Nabi padam. Ada satu ketika lampu Nabi padam. Lampu kat rumah Nabi padam. Lalu Nabi sebut, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aisyah yang belum pernah dengar macam tu, rasa terkejut dan dia tanya, bukankah ini hanya sebuah lampu? Maka Nabi jawab, setiap yang mengecewakan hati orang beriman, setiap yang mengecewakan hati orang beriman, itu adalah musibah. Setiap yang mengecewakan hati kita, itu musibah. Kecewa tak jiran sebelah dapat sofa baru? Kecewa dah lama minta dengan suami tak dapat. Itu musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Laju dia sebut tak. Banyak benda yang kita kecewa kan. Tak dapat itu, tak dapat ini. Kecewanya aku. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan banyak orang yang nak healing dekat apa nama? Dekat Facebook, dekat Twitter nak healing itu, healing ni. Kalau tak kecewa sebut alhamdulillah. Kalau kecewa sebutlah innalillah. Putus cinta, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan? Dapat suami yang tak romantik, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Suami lupa tarikh birthday kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Suami lupa anniversary, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Benda yang kita rasa kecewa. Kan panjang kan list of innalillah kita kan? Panjang. Tapi itulah cara nak bersabar. Dia bukan untuk kematian je. Tapi apa-apa saja perkara yang kita rasa kecewa. Kecewa. Kalau dahulu bila kita sebut innalillah, orang kata, dia tak mati lagi. Itu waktu dia tak tahu. Tapi bila kita semakin tahu, maka kembangkanlah penggunaan kalimah ini. Kalimah yang mengajar kita bagaimana nak bersabar. Kan potong-potong bawang, mata pisau terkena jari. Pisau tu luka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Ini lafaz istirja. Allah sangat suka bila musibah yang menimpa kita, kita dahulukan dia. Sama macam ibu sangat suka kalau anak-anak mendahulukan dia dalam apa-apa pun. Kan? Kalau waktu anak tu kecil, bila anak tu panggil, Bu, tengok ni Bu, Bu, tengok ni Bu, Bu.
sampai satu tahap kerana kerapnya si anak tu buat macam tu, ibu rasa annoying. Asyik bu. Rimas. Tapi perasan tak? Bila kita menafikan, bila kita rasa tunjuk yang kita rasa rimas, anak tu akan rasa, rupanya mak aku tak suka kalau aku refer pada dia. Maka tak kala dia menginjak waktu remaja, dia bawa pengalaman tu. Oh, mak aku tak suka kalau aku kacau dia. Mak aku tak suka kalau aku buat dia annoying. Dan akhirnya dia akan refer pada siapa? Pada orang lain. Anak akan senyap. Dia tak cerita dah. Sebab kalau aku cerita pun mak aku tak suka. Akhirnya kita rasa menyesal. Dan bila kita menginjak usia tua, anak kita semakin dewasa. Dia dah tak kongsi pada kita sebab dia dah ada keluarga sendiri. Sedangkan itu jam kita rasa sunyi. Di rumah, tak ada kawan bicara. Bila tak ada kawan bicara, kita mula cepat lupa. Dah tak boleh throwback. Lalu kita rasa anak kita abaikan kita waktu tu. Rasa kecewa tak? Kecewa. So janganlah buat Allah macam tu. Apa hal dahulukan Allah. Kita ingat Allah. Allah suka kita buat begitu. Allah suka kita mengadu. Sama macam ibu suka kalau anak dia balik rumah mengadu pada dia. Sebab dia rasa diri dia berharga. Kan? Cuba bayangkan Allah beri kita macam-macam dan kita tak ngadu pada dia. Halah, kau ni Nazri. Kau ni aku dah hidupkan kau dah bagi rezeki pada kau, dah buat begitu, dah buat begini. Macam-macam aku buat pada kau tak ingat aku. Innalillah. Apa kita rasa kalau anak kita berlari jatuh luka di kaki, dia pergi rumah jiran sebelah minta tolong. Sedangkan dia nampak kita depan mata. Budak ni, aku mak bapak dia kot. Kan laki Allah tidak beremosi macam tu. Kita buat kesalahan dan Allah tidak terus hantarkan apa? Package dentuman guruh dan kilat menyambar kita. Tak. Kan? So itulah cara nak bersabar. Bersabar dengan Tuhan. Bersabar kembali pada Allah. Di situlah nilai taat seorang hamba. Namun, bila kita masuk kepada fasa seterusnya, wa inna ilaihi raji'un, sungguh kepada Allah kita akan kembali, kami akan kembali. Yang ini ada dimensi lain. Yang ini tentang akhirat. Yang ini tentang dimensi akhirat. So ujian sabar ni dia adalah dalam 3 hari pertama. Bila mula-mula kita dapat musibah, kita kena dahulukan dengan sabar. Sabar tu apa? Inna lillah. Kita semua datang dari Allah. Kita semua dari Allah. Kita semua milik Allah. So kerana selalunya bila sudah lama, manusia senang untuk sabar sebab dia dah biasa. So waktu kali pertama kena tu,
itulah keperluan untuk sabar. So, bila dah lama, dia dah jadi redha, aku terima. Sabar ni waktu hentaman pertama. Ada satu riwayat bila seorang wanita diuji dengan kematian, Nabi nampak keadaan wanita tu dan Nabi bagi nasihat pada wanita tersebut. Nabi kata bersabar. Dan wanita yang sedang nangis tu dia tak perasan yang bagi nasihat tu Nabi. Okay? Wanita tu dia tengah nangis, dia tak perasan yang bagi nasihat tu Nabi. So wanita tu kata, kau bolehlah cakap sabar sebab benda ni kena pada engkau. Dia tak perasan yang bagi nasihat tu Nabi. Dia boleh jawab balik, engkau bolehlah minta sabar sebab benda ni tak jadi pada engkau. Lalu orang dekat keliling yang nampak kejadian tu, dia tegur wanita tu, yang cakap dengan engkau tu Nabi. Yang suruh sabar tu Nabi. Maka selang beberapa hari, wanita tu datang jumpa Nabi. Dan bagi tahu Nabi yang dia sudah pun bersabar dengan apa yang terjadi. Kemudian Nabi jawab, Nabi kata dan Nabi nasihat, sabar itu perlu ada sewaktu berlaku perkara itu. Dan sabar selepas lama kejadian, itu bukan lagi sabar. Itu redha. Oh, rupanya perkataan, bolehlah cakap macam tu. Cuba engkau, Nabi dah lalui dah. Nabi dah lalui. Itu kan perangai kita. Bila dapat sesuatu dan orang suruh sabar, engkau bolehlah cakap sabar. Cuba engkau tengok. Kan, cuba tengok diri kita waktu kita marah. Waktu kita sedang diuji dengan takut tu. Kau mana tahu apa aku rasa? Maksudnya dia tak ready untuk sabar. Nampak tak kita punya dekat mana yang perlu kita adjust? Ini adalah tentang kita. Tentang perangai kita. Tentang bila diberi nasihat. Tentang kita belum dapat terima lagi. Tentang masih tak kembalikan diri pada Tuhan. So, rupanya nak jadi sabar itu, kalimah istirja tu adalah paling penting. Kalimah istirja tu adalah kunci untuk jadi sabar. Dan kalimah istirja mengajak kita untuk mengingatkan kita bahawa kita ni milik Allah. Kita akan kembali pada Allah. Dan selalu juga kita dengar bila berlaku kematian, kita akan cakap macam ni. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sedar atau tidak, sebenarnya bila kita cakap macam tu, kita bukannya mendoakan si mati. Kita bukannya cakap tentang si mati. Tetapi kita sedang ingatkan diri sendiri, kita ni milik Allah, kita akan ikut macam mana orang tu. Bahawa kita juga akan mati. Cuma orang tu mati dulu. Kita akan menyusul tak lama lagi. Itu ke yang kita rasa? Tak. Kita menanggap, itu musibah. Kesian pada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dah jadi macam lip service.
Dia tidak menjadikan kalimah tu tidak menjadikan kita ingatkan diri kita, aku juga bakal mati. Kan. Dia dah jadi macam kebiasaan, adat. So, kelas kali ini, kita kena tengok betul-betul, fahami betul-betul apa maksud inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan yang bila kita ucap, melihat kematian, mengingatkan diri, aku juga bakal mati. So, aku kena buat preparation. Dan ini juga sepatutnya mengingatkan kita. Yang akhirnya, kita akan kembali bertemu Allah. Oleh itu, tak kira berapa pun besar masalah yang kita hadapi, masalah itu tidak akan kekal. Dia akan berakhir juga, akan kembali pada Allah juga. Dari Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Sama macam kita, dari Allah kita datang, kita juga akan kembali pada Allah. Life, move on. Maka kalau kita kerap ingatkan diri kita, hidup di dunia ni sekejap je sebab kita datang dari Allah. Kepada Allah kita akan kembali, hidup ni sekejap je. Maka itu memberi impak besar pada hati. Menjadikan hati kita sedar. Ketakutan yang kita sedang rasa, ni sekejap je. Datang dari Allah, kepada Allah kembali. Kelaparan, kekurangan yang kita rasa, ini sekejap je. Datang dari Allah, kepada Allah dia akan kembali. Kekurangan harta, kekurangan diri, kekurangan pendapatan, semua itu kita akan rasa, ni sekejap je. Dia pasti akan berakhir. Maka begitulah cara untuk kita bersabar. Kan. Sekejap je ni. Allah uji. Nanti hilanglah. Sekejap je ni anak kita tak nak dengar cakap ni. Nanti hilanglah. Sebab Allah ada. Dan hanya pada Allah dia akan kembali. Kan. Dan so dah belajar macam mana nak sabar. Ni juga peringatan untuk yang sedang membaca. Terutamanya akulah. Banyak bercakap kan. Tak tahu nak sabar. Lagi-lagi waktu tengah bawa kereta. Menyirap je orang depan. Slow. Aku nak cepat. Tak boleh nak sabar. Patutnya benda yang mengecewakan kita sebutlah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan? Tapi ni pagi ni baru tahu. Lepas ni kita buatlah. Sebut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bersabar melazimi ungkapan istirja untuk bersabar. Ulaika alaihim. Mereka itu semua. Salawatum min rabbihim warahmah. Allah bersalawat atas nama kita. Hari Jumaat, kita salawat atas nama Nabi. Kita dapat bersabar sebut kami datang dari Allah. Allah balas dengan Allah salawat atas nama kita. Ulaika alaihim. Ulaika mereka tu. Siapa mereka tu? Mereka yang bersabar. Mereka yang melazimi lafaz istirja. Suatu yang kecewa. Suatu yang membuatkan kita marah. Yang faham maksud dia. Ke atas mereka salawat dari Tuhan mereka. Salawat dekat sini maksudnya apa? Syabas bete. Syabas. Salawat dekat sini maksudnya Allah ucap tahniah. Tahniah. Nazri tahniah. Nazri tahniah. Salawat ialah ungkapan
tahniah kepada mereka yang berjaya. Allah sendiri ucap tahniah pada kita. Bayangkanlah setiap kali kita ucap innalillah, seolah-olah kalau kita tunjuk report card, ni saya ambil 7 subjek dapat 8A. 8A. Syabas. Ayah kita tepuk bahu. Syabas. Syabas. Tahniah. Oh. Dengan kita bersabar, Allah sendiri ucapkan tahniah. Allah berbangga dengan kita. Tuan-puan, apa lagi bentuk penghargaan yang kita nak dari Tuhan? Kan, bentuk macam mana lagi yang kita rasa boleh mengungguli ayat ni? Bentuk ucapan tahniah yang bagaimana lagi yang kita rasa boleh mengungguli cara ucapan tahniah yang macam ni? Ada lagi tak yang lebih hebat dari ni? Tak ada. Ni paling hebat. Allah personally ucap tahniah pada kita. Sebab kita bersabar. Orang lain tak tahu apa yang kita hadapi. Orang lain tak tahu. Tapi dengan kita dapat bersabar dengan ungkapan tahniah tu, Allah personally sebut pada kita. Syabas. Syabas Azrina. Syabas. Syabas Intan. Syabas. Ui, bangga gila. Bangga gila. Ui. Alaihim salawatum min rabbihim. Spesial dari Tuhan kot. Allah sendiri ucap tahniah pada kita. Dan ada mufassirin yang menilai ayat ni begini. Allah beri arahan khusus kepada malaikat khusus untuk doakan mereka-mereka yang bertindak macam tu. Bertindak bersabar. Itu pertama. Itu baru pertama. Itu baru satu. Yang kedua, warahmah. Tadi ucapan tahniah dari Allah. Yang kedua, rahmah. Rahmah ni kasih sayang. Semakin sayang. Rahmah ni khas dari Allah. Rahmah ni khas dari Allah. Dan kita memang perlu rahmah yang khas dari Allah untuk selamat dari fitnah Dajjal. Kita memang perlu rahmah yang khas dari Allah untuk selamat dari fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal memang ujian yang tepat datang dari Allah untuk kita. Kita memang perlu rahmah. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Bukan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita nak jalan yang lurus. Antara nak dapatkan jalan yang lurus ialah dengan bersabar. Macam mana bersabar? Melalui kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Memaknai kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Buat ini semua, kita dapat petunjuk. Kita dapat ucapan tahniah dari Allah, kita dapat rahmah yang khusus dari Allah, dan kita dapat petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka itulah muhtad,
Isim maf'ul. Muhtad orang-orang yang termasuk orang-orang yang termasuk dalam kategori dapat petunjuk. Dapat petunjuk. So, dapat sesuatu pada hari ini, kita sambung pula besok malam. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Yang ini tajuk baru. Yang ini fasa baru. Kita dah lalui fasa ujian buat kita. Sekarang masuk ke fasa apa bentuk-bentuk peraturan yang Allah datangkan pada kita. Kalau cerita sebelum ni, cerita tentang Bani Israel kan panjang, bermula daripada ayat 40 sampai 140. Ada 100 ayat. Sekarang kita akan lalui juga peraturan-peraturan untuk kita yang panjang, bermula dengan haji. Bermula dengan haji. Gitu. Lah, kenapa dah habis? Sebab kita semua datang dari Allah dan kita semua bakal kembali pada Allah. Bila datang dari Allah, kita ni fana. Kita tak kekal. Apa yang bermula, pastikan habis. Yang tak habis-habis nanti, tunggu di syurga. Kita nak dengar, nak tahu bagaimana sebenarnya, apa maksud sebenar bila Allah sebut macam ni. Tadabbur di syurga itu yang kita impikan dan idamkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator. Ustaz, nak buka soalan ke macam mana? Boleh? Boleh? Okey, para jemaah, silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya suka bila Ustaz perincikan asobah dipanah dengan anak panah. Musibah orang yang kena panah. Dan daripada apa yang pernah saya semat dalam diri, musibah ni sesuatu perkara yang melawan dengan kehendak kita. So kita rasa benda tu berat, kita tak suka. Dan saya cuba compare bila Ustaz kata tadi orang yang kena panah ni, maknanya memang Allah memang mensasarkan musibah tu untuk kita supaya dia jadi seolah-olah macam satu bukan peringatan ke, macam ujian ni sentuhan. Allah nak kita berjalan dengan macam sentuhan yang lemah lembut lagi. Tapi bila musibah ni, saya rasa bila Ustaz kata orang yang kena panah ni, rasa macam memang dah buat dosa besar tapi Allah nak tarik dengan cara kasar. Betul Ustaz? Siapa yang suka kena panah? Masya Allah, ya Allah takut Ustaz. Saya takut bila Ustaz perincikan benda ni. Sebab apa, yalah, itulah bila kata orang yang kena panah, maknanya memang Allah target kita. Dia tak sasarkan pada orang sekeliling ke, maknanya kita tak termasuk kena serpihan ke, tapi memang tujuannya Allah nak kita sedar. Betul. Allah takutnya. Dan ujian tu pada saya masih dalam keadaan lemah lembut dan memujuk lagi kalau Allah bagi kan. Betul tak Ustaz? Betul. Allah. Saya Musibah ni memang dia lebih besar, lebih berat. Siapa yang suka kena panah? ya, betul. Dan apa kesan kalau kita kena panah? Badan kita sakit, kita luka, berdarah, boleh mati kot. Saya terbayang tadi, saya takut saya dipanah dan terus mati. Na'udzubillah. Ya Allah. Deep sangat pesanan pagi ni. Dan ada orang kena musibah dan dia mati. Ada orang kena musibah dan dia mati. Dan in between dia kena musibah dan kematian dia, apa tindakan dia? Yang itu yang Allah nilai. Ada orang kena musibah, rumah terbakar, dia mati. Tapi waktu sebelum kematian dan waktu rumah dia mula terbakar, apa yang berlaku dalam minda dia? Bagaimana hubungan dia dengan Allah? Itu yang Allah nilai. Dan di situ yang menjadi rahsia. Kita tak boleh nak cakap dia mati kafir ke, dia mati bagaimana ke. Kita tak nak cakap. Mungkin waktu tu, dia mengucap, innalillah, aku redha ya Allah. Terbakarlah. Aku kembali padamu. Itu direct syurga kot. Mati terbakar, mati syahid. Okey, khabar gembira tu kepada siapa, dari siapa?
Wabashiris sabirin, datang arahan tu dari Allah. Bila Quran memberikan arahan, okey? Bila Quran memberikan arahan, wabashir, berilah berita gembira, arahan tu datang dari Allah. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Nabi. Diberikan kepada Nabi. Sama macam ayat berapa? Ayat 30 surah Baqarah. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Arahan dari Allah, ucapkanlah tahniah dan syabas kepada orang beriman dan melakukan amal soleh, mereka memiliki syurga. Kalau di sini wabashiris sabirin, ya Rasulullah, ucapkanlah tahniah kepada orang-orang yang bersabar. So arahan tu dari Allah kepada Rasulullah untuk ucapkan berita gembira kepada orang sabar bahawa mereka ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ucapkanlah mereka dapat ungkapan tahniah dari Tuhan mereka dan mereka dapat rahmah dan mereka lah orang-orang yang dapat petunjuk. Oi, dahsyat. Dahsyat kan? Ustaz, dan tadi bila Ustaz kata manusia yang gembira akan melahirkan rasa gembira melalui kulit kan? Ya. Bila saya fikir balik, sebenarnya dunia ni bukan tempat kita melahirkan kegembiraan yang kalau dah bahagia tu happy sangat. Sebab bila kita, saya renunglah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ambil innalillah je hari ni kan. Penekanannya di situ. Kalau kita bahagia pun, kita kembalikan balik dengan Allah, benda tu akan jadi kita rasa berhati-hati. Jadi saya rasa sedih lah. Macam mana Allah datangkan kegembiraan tu pun tak berani nak ambil. Tak berani nak ambil secara happy. Tadi bila saya type, manusia lahirkan sampai pipi merah, senyum kan. Tapi saya rasa benda tu macam bahaya untuk diri saya. Macam mana ya Ustaz? Okey, macam ni. Bila manusia happy, dia ada kebarangkalian untuk lupa daratan. Macam Qarun kaya, dia happy dia kaya, tapi dengan kekayaan dia tu dia jadi lupa diri. Maka ayat inna lillah ini akan prevent dia daripada salah guna kegembiraan dia. Ada orang gembira berjaya. Akhirnya bila dia lupa Tuhan, dia merasakan kejayaan itu hasil usaha dia. Nak happy boleh happy, tapi jangan sampai lupa diri. Nak gembira boleh gembira, raikan kegembiraan, tapi jangan sampai melampau-lampau. Ingat, kita ni datang dari Allah. Bila orang tanya, wah Ustaz, best lah Ustaz, tadabbur ni, saya dapat faham lah. Tuan-puan, ingat ungkapan-ungkapan macam tu tidak menjadikan hati saya berbunga-bunga ke? Hati berbunga-bunga, happy. Tapi perlu diingat, kemahiran, dapat mengetuk hati orang, semua kan datang dari Allah, bukan saya. Bukan saya puncanya. Semua tu datang dari Allah. Sebab tu untuk menjaga hati, saya tak galakkan mana-mana orang yang dengar untuk memuji saya. Tak. Kembalikanlah pujian pada Allah. Ini semua datang dari Allah. Kan? So, kita kena ada di tengah-tengah. Bila kita melalui fasa kegembiraan, kita tetap kembalikan pada Allah. Bila melalui fasa duka, tetap kembalikan pada Allah. Kalau kita ikut fasa-fasa di atas ni, bentuk-bentuk ujian di atas ni, ni ayat 155, kita melalui fasa takut, fasa kelaparan, fasa merasai kekurangan, semua fasa tu
semua tu perlu dikembalikan pada Allah. Baru dah boleh bersabar. Dia bukan bentuk rasa nak marah, tapi kena sabar. Tak. Kalau setakat rasa nak marah tapi kena sabar, itu tidak. Ustaz, Ya. sebelum tadaburnya hari ini kan Ustaz, sabar ni ya Allah, susah. Kadang-kadang kita mudah untuk ucapkan perkataan sabar. Tapi bila kita diuji, kita tak tahu sabar tu pergi mana. Tak tahu pergi mana, ya Allah. Macam ayat semalam Ustaz cakap ayat 45, sabar dan solat kan. Dan hari ini perlu istirja. Ustaz, ayat 214 surah Al-Baqarah kan. Allah tanya kita, hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian, cubaan, tekanan sehingga bergoncang hati dan jiwa kita ni seperti mana bergoncangnya hati dan jiwa orang-orang terdahulu kan. Ustaz, macam ujian bila Allah ambil orang yang kita sayang. Kita rasa kadang ujian tu besar sangat kita nak hadap. Contoh macam, macam abang saya Allah ambil. Kita nak redha tu perlu masa yang sangat lama. Kita terkesan dengan apa yang jadi. Tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita belajar. Kita dapat menangani ujian yang Allah bagi tu. Apa yang kadang saya terfikir lah. Bersediakah kita? Tak kala Allah hadapkan kita dengan ujian, bila kita cuba tingkatkan amal kita, maka kita di level orang awam kan. Bila Allah tingkatkan ujian next level, mungkin bersediakah kita dengan ujian-ujian yang akan kita hadap. Tapi dengan tadabbur hari ini, ayat pagi ini, sangat memberi motivasi. Selepas ini, moga kita dapat ucapan tahniah, selawat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, respon saya macam ni. Mungkin sebelum ni kita bukan tak sedia. Kita sebelum ni mungkin tidak sedar. Maksud perkataan sedar ialah hati kita, ilmu tu ada, tahu, kena sabar, kena buat itu, kena buat ini. Tapi hati belum sedar keperluan bila nak guna. Sebab sedar ni benda yang penting. Kalau saya bagi contoh macam ni. Ada beza orang yang hati dia sedar dengan hati dia tak sedar. Ibarat kalau kita dalam satu bangunan, tiba-tiba loceng penggera berbunyi. Loceng penggera berbunyi. So bila dengar loceng penggera berbunyi, macam-macam fikiran masuk ni. Kenapa tiba-tiba loceng berbunyi? Ada bahaya ke berlaku? Yang tak tahu dia akan jadi kelang kabut. Terbakar kot, bahaya kot. Tapi yang tahu, dia sedar loceng berbunyi tu sebab semalam bomba kata hari ni nak buat fire drill. Dia akan relax. Akan tabah. Dan menghadapi kematian, kalau kita selalu dengar cerita orang mati, cerita-cerita yang membantu kita sedar, kita akan boleh hadapi ini dengan baik. Contohnya macam ni. Kematian tu apa? Kematian tu ialah proses perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Proses berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Kalau kita tahu orang tu pindah, kenapa kita tak boleh terima? Pindah je kot. Dia daripada alam dunia ke alam barzah. Pindah. Kan? Ayah saya meninggal tahun 2019.
waktu COVID tengah hangat. Meninggal. Dia berpindah alam. So, kenapa perlu sedih? Kan? Sebab kita tahu, kita nampak, kita menyaksikan. Dia beriman. Dia ajar saya solat. Dia ajar saya basic tentang agama. Dialah yang nak dan selalu mendoakan saya tiap malam. Kita nampak usaha dia tu. Dia jaga solat dia, dia jaga pergaulan dia. Lalu, apa yang kita nak sedihkan? Ada cerita yang saya dengar, anak dia sangat baik, patuh pada mak bapak dan anak dia pergi dulu. Anak dia mati. Dan ibu dia waktu melawat anak dia, waktu melihat jenazah anak dia tu, ibu dia senyum dan sebut, anakku, berehatlah anakku. Kau sudah bertemu dengan penciptamu, ibu yang masih di dunia, yang sedang diuji. Kau dah habis dah ujianmu, berehatlah. Tenanglah wahai anakmu. Kalau kita faham realiti tu, cara kita hadapi ujian berbeza. Berbeza. So macam mana nak dapatkan kefahaman? Macam mana nak dapatkan kefahaman? Melalui peringatan, cara gaya berfikir yang Quran datangkan. Allah kata kematian tu rasa, za'iqah, rasa. So orang tu dirasakan mati. Kita ni yang belum merasa, kita yang patut takut. Kita yang patut sedih. Ya aku ni belum merasa lagi ni. Bukan tak jumpa lepas ni. Kita akan jumpa dekat mahsyar. Boleh jadi perjumpaan kali itu, kita pula berusaha nak larikan diri daripada orang tu. Sebab ada hutang yang belum settle. Sebab tanggungjawab kita tak penuhi. Boleh jadi. So kenapa? Kenapa kita buat benda begitu yang menghantui kita bertahun-tahun hanya sebab kematian? Sedangkan dia hanya perpindahan alam. Yang perlu kita risaukan dan gusarkan ialah kalau dia masuk syurga, kita masuk neraka. Wow. Ya, saya setuju kata-kata pujian kita pada manusia, kita perlu lebih berhati-hati, khawatir pujian kita merosakkan dia. Jadi teknik memuji, bagaimana caranya? Mama bangga dengan anak seperti kakak. Allah beri banyak nikmat pada kakak. Nikmat dapat faham pelajaran, nikmat itu dan nikmat ini dan kejayaan ini yang menjadikan mama bangga pada usaha kakak dan bantuan dari Allah. Kaitkan itu semua, kaitkan dengan Tuhan. Biar dia rasa ujian itu benar membentuk dia. Sebut Allah banyak-banyak dalam pujian tu. Gitu. Okey, seni berdoa untuk sabar dan redha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu seni berdoanya. Ya Allah, kami semua datang darimu, ya Allah. Dan kami semua akan kembali padamu. Simple je Allah bagi. Untuk sabar dan redha. Kami semua datang darimu, ya Allah. Yang aku pening-peningkan kepala ni sebab kita semua datang dari Allah. Kenapa perlu pening-pening? Ya, waktu mula-mula tu memang. Kalau tanya lelaki ni dia ada special connection dengan kenderaan dia. Lelaki ni dia ada special connection dengan kenderaan dia. Lagi-lagi kalau kenderaan tu masih dia jaga dengan elok, dia selalu basuh. Kenderaan tu jadi bini nombor 1. Katalah kenderaan tu pada satu hari
Dia nak masuk, dia tengok ada calar dari hujung ke hujung. Dari hujung ke hujung. Kesan daripada geseran basikal. Dari hujung ke hujung. Kesan dari diseret basikal. Dan dia nampak ada bekas tapak tangan kanak-kanak dekat tepi kereta dia tu. Benda macam tu dah boleh menjadikan dia tak lena tidur malam. Itu kan ujian yang mengecewakan hati. Tapi kalau kita benar-benar faham, kereta ni aku pinjam bank. Dan aku dapat duit gaji yang Allah beri untuk bayar. Dan benda ni nanti aku meninggal, aku tinggalkan pun. Setakat aku nak risaukan tentang sedikit calar macam ni. Sehingga aku sehingga mengambil masa aku untuk memikirkan kereta, tidak memikirkan Tuhan, kan tak berbaloi. Kan sangat tak berbaloi. Memikirkan tentang benda yang belum tentu boleh selamatkan aku dekat akhirat nanti kalau aku tak jaga dia. Ini kan amanah. Kenapa perlu nak tu nak sedapkan hatilah sebab kereta tengah dicalarkan tu. Tapi itulah hakikatnya. Kereta je kot. Setakat calar macam tu, dia tidak menjadikan hidup kita begitu. Tapi ada lelaki yang begitu particular. Kereta calar sikit tak boleh, tu sikit tak boleh. Dan akhirnya hidup dia dikuasai dengan, disibukkan dengan kereta dia tu. Kita tak nak macam tu. Kita tidak mahu hidup kita ini beri fokus kepada nikmat, bukan pemberi nikmat. Setakat kereta calar, tidak menjadikan hati kita turut tercalar. Sebab kereta tu nikmat. Sepatutnya kita fokus kepada yang memberi nikmat, Allah tu. Dan calar pada kereta bukankah ujian? Ungkapkanlah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila itu pun masih belum mampu untuk menjadikan hati kita tenang, itu adalah unsur-unsur hasutan syaitan. Maka ungkapkanlah juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. So ada gangguan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah tuntunan panduan syarak. Setiap kali saya marah atau kecewa, saya akan cakap dalam hati, maafkanlah saya Allah yang kurang bersyukur. Pun boleh juga. Boleh. Tapi itu kan kita usaha kita, skrip yang kita buat. Pun boleh. Skrip dari Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita bolehlah pergi mandi. Patut Ustaz tak buka kamera ni, Ustaz tak mandi ke? Saya tak pakai tudung, jadi tak boleh nak buka kamera. Subhanallah. Okey Jumaat, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya nak tutup ni. Ustaz Sofi mandi. Subhanallah. InsyaAllah. Kalau tak ada, kita tutuplah Ustaz. Assalamualaikum Muhammad. Okey. Ada tak? Saya tengok kat chat dulu. Tak ada lapar lapar ni. Ustaz, Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak ucap terima kasih je pada Ustaz sebab apa tu? Baru sedar bahawa kalimah ni sangat besar maknanya. Tu je Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz di atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat bermanfaat hari ini. Tadabbur hari ini, Alhamdulillah, sangat memberi motivasi lah. Semoga kita dapat sesuatu dan berberkas di hati kita. Dan mudah-mudahan bertambah kefahaman kita.
Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemanul Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Alhamdulillah. Ustaz, sikit je bahan kuliah kita hari ini, last kuliah akhir kita, kuliah maghrib. Hari ini terjemahan Al-Minahu As-Saniyah 8.15 malam dengan Fadil Ustaz Dr. Ahmad Musyidi bin Mustafa. Jadi jangan lupa ya, maghrib nanti insyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gemanul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Jangan lupa untuk istighraj, menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau apa pun ujian dan musibah selepas ini, insyaAllah. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.